DAP dedah kaedah jatuhkan Tun M. Berlaku kesilapan dalam pendakwaan kes Najib. Kali ini PKR pula mahu keluar Pakatan Harapan. Amanah kecam pembantu Anwar. If the promise was not kept, then PKR has the option to force an election. Sekiranya Dr. Mahathir Mohamad diangkat sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga di bawah Pakatan Harapan, DAP berkata ada kaedah yang akan digunakan untuk memastikan bekas Perdana Menteri itu berundur pada jangka waktu ditetapkan. Dalam wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini, Setiausaha Organisasi DAP, Anthony Loke, mengakui terdapat keraguan berkaitan perkara itu. Sudah tentu orang boleh mempersoalkan apakah beliau, Mahathir, akan menepati janjinya. Jawapan kami adalah bahawa dalam masa 6 bulan lagi ada mekanisme untuk memastikan beliau berundur. PKR ada 38 wakil parlimen. Tanpa mereka, Mahathir tidak dapat meneruskan pemerintahan. Setiap parti komponen Pakatan Harapan akan dapat menjatuhkan kerajaan jika mereka menarik sokongan. Sekiranya janji itu tidak ditepati oleh Mahathir, PKR mempunyai pilihan untuk memaksa pilihan raya pada waktu itu, katanya. Menurut Loke, Pakatan Harapan wajib membentuk kerajaan dengan sekutunya kerana mandat yang diberikan rakyat semasa pilihan raya umum 2018. Menjawab soalan lain, Loke berkata DAP lebih cenderung belajar dari kesilapan masa lalu daripada terlibat dalam permainan menyalahkan siapa yang bertanggungjawab atas kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Sudah tentu, jika anda ingin saling menuding jari, semua orang akan saling tuduh-menuduh. Kami bersedia belajar dari masa lalu dan terus maju. Jika kita saling tuduh-menuduh, satu pihak salahkan Mahathir, pihak lain salahkan yang satu lagi, tidak ada penghujungnya. Saya tidak kata Mahathir tidak buat sebarang kesilapan. Kami telah memberitahu beliau bahawa tindakan letak jawatan tanpa berbincang dengan sesiapa dan itu mengakibatkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang, tambahnya. Loke juga mengesahkan bahawa Mahathir yang kini berusia 95 tahun meminta tempoh 6 bulan sebelum menyerahkan jawatannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Untuk rekod, Gabungan Pakatan Harapan yang merangkumi Bersatu, DAP, PKR dan Amanah telah menandatangani satu perjanjian pada 7 Januari 2018 menamakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri dan Anwar sebagai pengganti. Kali ini Pakatan Harapan Plus mencadangkan untuk mengembalikan kombinasi dari tahun 1993 hingga 1998 dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Loke berkata bahawa kombinasi Mahathir Anwar tidak boleh dilihat dari sisi siapa menang, siapa kalah dan sebaliknya. Kedua-duanya perlu bekerjasama sekiranya ingin menghormati amanat dari pengundi pada 2018. Mereka mesti bekerjasama. Kita memerlukan sokongan untuk mengalahkan Perikatan Nasional. Oleh itu, kedua-dua pemimpin mesti bekerjasama, katanya. Pada masa yang sama, Loke berkata DAP memahami bahawa akan menjadi keputusan yang sukar bagi Anwar untuk mengetepikan perbezaannya dengan Mahathir. Kami memahami sepenuhnya, tambahnya, mengenai sama ada Mahathir cuba meletakkan anaknya, Mukhriz, dalam rundingan Pakatan Harapan Plus. Loke menafikan perkara itu. Untuk bersikap adil terhadapnya, Mahathir, beliau tidak pernah membawa masa depan politik anaknya untuk dipertimbangkan dalam perbincangan. Beliau tidak pernah memberitahu bahawa anaknya mesti diberi jawatan, tambahnya. Loke juga menjelaskan bahawa perbincangan difokuskan pada dua kombinasi, Anwar dan Mukhriz serta Mahathir dan Anwar. Katanya Presiden Warisan Syafiee Abdal tidak pernah termasuk dalam rundingan sebagai calon untuk kombinasi baru itu. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan bahawa Warisan telah membantah gabungan Anwar dan Mukhriz. Pasukan pendakwaan mengejutkan mahkamah apabila menyatakan berlaku kesilapan menaip atau typo perkataan dalam kes perbicaraan Datuk Seri Najib Razak. Ini bukan kesalahan kali pertama, tetapi sudah 2 kali terjadi. Namun Datuk Seri Gopal Sri Ram yang mengetuai pendakwaan pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB tetap mengatakan kesilapan tersebut tidak begitu besar. Sebaliknya,
hanya kesalahan perkataan sahaja. Tegas Gopal Sriram, pertuduhan tetap sama terhadap Najib dan itulah yang sepatutnya diberikan fokus utama. Malah kata peguam itu, pihaknya tidak mempunyai sebarang masalah untuk berhujah dengan pasukan pembelaan berhubung perkara itu pada minggu hadapan. Bagaimanapun, peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah bangkit membantah dan seolah-olah tidak percaya isu ini dipandang begitu mudah. Walhal perbicaraan yang sudah masuk hari ke-11 juga sudah dibicarakan selama berbulan-bulan. Pelbagai saksi pendakwaan juga sudah tampil memberikan keterangan panjang lebar berhubung pertuduhan tersebut. Ini bukan isu typo sahaja, ianya melibatkan elemen penting dan bukanlah sekadar ejaan sahaja. Sepatutnya, pertuduhan yang dikemukakan itu spesifik dan jelas dari awal lagi. Sepatutnya keadilan sangat diperlukan dalam konteks ini. Ianya juga perlu tegas dan jelas bagi membolehkan yang tertuduh itu membela diri. Ini soal kebebasan seseorang. Pada awal pertuduhan sudah dinyatakan Najib salah guna kedudukan dan menyebabkan pindaan laporan audit 1MDB yang telah disediakan oleh Amrin Buang sebelum dibentang kepada PAC. Sekarang mereka dakwa lain pula. AG telah memuktamadkan laporan audit itu dan mendakwa ianya dipinda selepas itu, tegasnya. Najib ketika keluar selepas penangguhan perbicaraan kelihatan beberapa kali menggeleng kepala, tidak percaya dengan apa yang berlaku sebentar tadi ketika perbicaraan melibatkan dirinya serta bekas Ketua Eksekutif 1MDB Arul Kanda. Malaysia Gazette difahamkan ketika mendakwa Najib pada awal-awal kes oleh pendakwaan, tuduhan ke atas Najib seperti berikut. Najib telah mengarahkan laporan akhir audit yang sedang disediakan sebelum ianya dimuktamadkan dipinda. Namun, pada hari pertama perbicaraan, pendakwaan meminda tuduhan perbicaraan kepada Najib telah mengarahkan laporan akhir audit yang telah disediakan sebelum ianya dimuktamadkan dipinda. Bagaimanapun setelah hampir berbulan perbicaraan, kini pendakwaan memohon mahkamah meminda tuduhan sekali lagi dan menjadi Najib telah mengarahkan laporan akhir audit yang telah disediakan selepas ianya dimuktamadkan dipinda. Seandainya terdahulu ada typo sebelum, kini mahu ianya dalam kertas pertuduhan rasmi dipinda kepada selepas. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan kemudian menetapkan 24 Jun ini bagi mendengar hujah kedua-dua belah pihak sebelum cuba membuat keputusan pada hari sama adakah kebenaran meminda seperti yang diminta pendakwaan boleh dilakukan. Setakat ini 7 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan termasuk bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Najib yang juga ahli Parlimen Pekan didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Seorang pemimpin pemuda PKR berkata, partinya wajar keluar Pakatan Harapan. Dikatakan kerana rakan Pakatan Harapan mendesak partinya terima Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri sekiranya gabungan itu membentuk kerajaan. Setiausaha Ahmad Syukri Abdul Razak berkata, rakan sama nampaknya lebih berselera mengangkat Mahathir daripada presidennya Anwar Ibrahim, pilihan pertama Pakatan Harapan sebelum ini. Pakatan Harapan sudah tiada nilainya lagi, mengembalikan mandat rakyat sekadar alasan. Sedangkan dalam mandat 22 bulan yang lepas, tak banyak pun yang mereka buat, katanya di Facebook. Syukri menarik perhatian kepada pembentukan Kabinet Mahathir, mengatakan mereka berdiam diri apabila pemimpin PKR Rafizi Ramli membantah banyak jawatan menteri daripada PKR diberi kepada pengikut Azmin Ali, sedangkan kumpulan itu tidak setuju pun dengan penubuhan Pakatan Harapan. Tak seorang pun yang menegur Atok kerana memilih geng kianat, katanya. Sekarang rakan-rakan yang sama mendesak PKR untuk sekali lagi menerima Atok sebagai Perdana Menteri. Syukri berkata, ketika itu ramai menuduh Rafizi gila jawatan dan individu penting dalam partinya yang bergerakkan penubuhan Pakatan Harapan diketepikan begitu saja. PKR wajar tinggalkan Pakatan Harapan, serahkan Pakatan Harapan kepada amanah DAP dan Atok. Adalah tidak wajar mendesak PKR untuk menerima cadangan Mahathir sebagai Perdana Menteri kali ketiga dalam keadaan PKR banyak terkesan dengan sikap dan perbuatan Mahathir, katanya. Syukri berkata, pemuda PKR faham mereka perlu mengambil alih kerajaan tetapi khuatir kesilapan pentadbiran Pakatan Harapan yang lalu akan berulang jika Mahathir dipilih sebagai Perdana Menteri. Tempoh 22 bulan yang Pakatan Harapan gagal manfaatkan untuk tunaikan manifesto dan janji kepada rakyat, katanya. Tetapi terpulang kepada DAP, Amanah dan kumpulan Mahathir
jika mereka mahu terus membentuk kerajaan tanpa PKR sekiranya mereka memiliki bilangan sokongan yang mencukupi, katanya. Sebelum ini FMT melaporkan Pakatan Harapan bersedia mengembalikan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri, tetapi kali ini dengan Anwar sebagai timbalannya, walaupun kedua-dua pemimpin itu bergelut menunjukkan mereka mempunyai majoriti sokongan ahli parlimen di Dewan Rakyat. Pakatan Harapan dikatakan bersetuju Mahathir akan berkhidmat sehingga akhir tahun dalam satu perjanjian hitam putih ditandatangani untuk menyerahkan kuasa kepada Anwar. Keputusan memilih Mahathir tidak disenangi penyokong kuat Anwar kerana Mahathir memungkiri janji untuk menamakan Anwar sebagai penggantinya ketika Pakatan Harapan berkuasa selama 22 bulan. Pengarah Komunikasi Amanah mengecam setiausaha politik Anwar Ibrahim, Farhash Wafa Salvador Riza Mubarak yang mempersoalkan kesetiaan Amanah dan DAP terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sebelum ini Farhash membidas DAP dan Amanah yang disifatkannya sebagai tidak berdiri di belakang Anwar dalam soal calon Perdana Menteri. Khalid bagaimanapun berkata, sebagai pemimpin muda, Farhash seharusnya berhenti bertindak seperti pengecut dan menggambarkan Mahathir sebagai musuh lebih besar berbanding Perikatan Nasional. Berhentilah berkelakuan seperti pengecut yang takut untuk menangani cabaran. Sekiranya kamu tidak dapat menangani Tun Mahathir yang kini sedang lemah, bagaimana kamu dapat menangani negara yang jauh lebih mencabar daripada seorang lelaki berusia 95 tahun yang ditinggalkan oleh parti dan sekutunya? Berhenti memberi gambaran bahawa Tun adalah musuh yang lebih besar, sedangkan Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali baik-baik saja, katanya dalam pesanan teks kepada Malaysia Kini. Semalam, Farhash membidas Amanah dan DAP setelah setiausaha organisasi DAP, Anthony Loke, dalam wawancaranya dengan Malaysia Kini berkata bahawa mereka mahu PKR memberi jawapan yang tegas mengenai bekerjasama dengan Mahathir untuk mendapatkan kembali kuasa persekutuan. DAP dan Amanah patut menyatakan pendirian mereka di belakang individu yang membawa mereka bersama. Inikah cara kamu membalas budi Anwar atas persahabatan yang terbina lebih 20 tahun lalu? Anwar berdepan dengan pelbagai cabaran dan sering dilabel sebagai sangat liberal dan tidak dekat dengan komuniti Melayu ekoran kesetiaannya terhadap DAP. Tindakan dan kenyataan daripada DAP dan Amanah tidak berdiri teguh di belakang Anwar adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak bersikap kepimpinan, kata Farhash yang juga pengerusi PKR Perak. Sementara itu, Khalid juga menegaskan bahawa mereka setia kepada Anwar yang merupakan pengerusi Pakatan Harapan dan atas sebab itu mereka mahu Presiden PKR meneruskan perjuangan. Seluruh negara kini sedang di tangan Perikatan Nasional. Kita harus mengambil alih pentadbiran dengan pertolongan Tun. Bukankah kita ada 91 kerusi? Kami setia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan itulah sebabnya kami mahu dia terus berjuang dan tidak mendengarkan kata-kata orang yang hanya menyampaikan rasa takut dan hilang kepercayaan. Sebagai seorang anak muda, dia Farhash harus menunjukkan keberanian dan keyakinan, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.